Adab serta kaifiah bacaan bagi guru. Jika guru ingin mulakan bacaan, hari Rabu ambil jadi permulaan. Kenapa hari Rabu? Kerana hari Rabu adalah hari dijadikan cahaya seperti yang diriwayatkan di dalam sebahagian hadis. Maka dimulakan hari Rabu kerana ilmu itu nur, dan hari Rabu dijadikan cahaya, maka itu pun nur. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kerana itu para ulama memulakan pada hari Rabu sebagai hari untuk mengambil ilmu. Maksudnya kalau kata seorang tadi mampulah untuk nak memulakan pengajian pada hari Rabu, maka dipilih pada hari Rabu. Hadirilah ke majlis penuh hadirlah ke majlis penuh persediaan. Ini amanah buatmu dari Tuhan. Ini khusus bagi guru. Maka ketika mana guru ingin memulakan majlis, maka perlulah dia hadir dalam penuh persediaan, kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi persediaan dimaksudkan dengan cara bacaannya, mutalaahnya sebelum majlis dan sebagainya. Tamam? Hadaplah ke khiblat ketika membaca. Para guru adalah khiblat muridnya. Jadi sebaiknya kalau kata mampu untuk menghadap ke arah khiblat. Jadi kita sekarang ni, kalau saya menghadap ke sana, nanti ruangnya akan jadi sempit. Maka sebab tu saya duduk di sini ni. Itu juga di Masjid Azhar sama juga dalam ruang maghribah. Dalam ruang maghribah guru akan membelakangi khiblat. Anak murid dia akan menghadap ke arah khiblat. Beza dengan ruang atraq. Ruang atraq di Azhar menghadap ke arah khiblat, murid menghadap ke arah guru. Ruang Abbasi pun sama juga. Guru menghadap membelakangi khiblat, murid menghadap ke arah khiblat. Di dalam keadaan mana yang mampu lah. Yang mampu, sebaiknya guru berada ke arah khiblat. Dan murid pula bagaimana kalau ketika mana dia membelakangi khiblat, maka khiblatnya murid adalah gurunya. Itu khiblatnya mereka. Faham? Baik. Khiblat maksudnya khiblat pengajiannya pada ketika tersebut. Mulakanlah majlismu dengan basmalah serta selawat kepada Rasulullah. Jadi dimulakan majlis tersebut dengan basmalah dan kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimahnya, ataupun yang kita lakukan dibacakan Dalailul Khairat, dimulakan dengan majlis salawat terlebih dahulu sebelum dimulakan majlis. Dahulu di Al-Azhar Al-Syarif, pada zaman dulu kata Maulana Syekh Ali Jumaah, dimulakan dalam halaqah pengajian, guru akan mula menyuruh murid membacakan satu-satu daripada ayat Quran, kemudian dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah dimulakan pengajian. Ada yang macam tu. Lihat kepada keadaan dan juga bagaimana majlis tersebut. Jadi bukanlah rigid macam tu, tidak. Ini terpulang dengan kemudahan dan juga apa yang telah disusun oleh guru tersebut. Tamam? Baik. Syarahanmu jelaskanlah biar terang. Jika murid masih kabur, wajib ulang. Jadi syarahan guru tersebut biarlah jelas. Diterangkan dengan terperinci. Bagaimana cara menjelaskan syarahan guru tersebut? Nanti akan saya sebutkan di bawahnya. Ini seperti yang telah dinyatakan oleh Syekh Arabi Al-Masari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Siraj Tullabil Ulum. Dalam kitab tersebut diceritakan tentang bagaimana persediaan guru sebelum mengajar. Tamam? Jadi dalam kitab, kita tengok dalam kitab Syekh Ahmad Al-Juhuri, dalam tu akan terang juga bagaimana persediaan mengajar bagi guru. Jadi kita baca sikit daripada situ, kita tengok sikit daripada kitab Mursyidu Ma'alim Irsyadiyah, bagaimana panduan yang telah ditinggalkan oleh ulama dahulu sebagai persediaan bagi guru untuk mengajar. Ini untuk kita tahulah. Untuk kita tahu, dan kemudian sekurang-kurangnya kalau kita jadi guru nanti, ini antara panduan yang telah ditinggalkan oleh ulama. Dan kalau kita mengajar di masjid dan sebagainya,
Kalau diamalkan perkara ini, maka kita dikira mendidik umat pada waktu tersebut. Ini bukan ceramah kosong, dan sebagainya. Kata ceramah sekalipun diaturkan oleh para ulama. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menyebutkan apa yang sepatutnya para penceramah, khutbah menyampaikan kepada awam. Jadi kepada awam tidak perlu kita ajak kepada mereka ilmu faraid contohnya. Kalau tapi nak terangkan tentang kepentingan faraid contoh. Dan lebih baik lagi, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, diceritakan dalam majlis tersebut agar mereka takutkan mati dan mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, targhib mereka kepada majlis-majlis ilmu. Itu yang sepatutnya dalam majlis awal. Bukan majlis jadi majlis untuk mengantarkan orang dan sebagainya, tidak. Majlis politik dan sebagainya, tidak begitu. Boleh? Politik yang dimaksudkan politik kepartian lah. Politik lebih umum daripada kepartian. Ada orang kata ni, kita kata politik, bila terus faham dalam kepala otak dia, dia kata maksud dia tolak politik kan ni. Alah. Jadi bukan kita tolak politik tak. Yang kita maksudkan sini, jangan menggunakan tempat tersebut untuk perkara yang lebih penting yang patut kita ucapkan, dicakapkan benda yang tidak penting pada waktu tersebut. Yang kesemua orang boleh baca sendiri perkara tadi. Tanpa perlu ulasan daripada kita pun. Kadang orang lebih cerdik daripada kita lagi. Tidak. Tapi ada orang yang benda tersebut orang tu tak tahu, kita pula duk pi tambah benda yang orang tu dah tahu. Buat apa? Jadi ajarkan kepada mereka yang mungkin mereka masih lagi tidak tahu tentang perkara tersebut. Ini ajarkan ilmu yang kamu pelajari. Itu sepatutnya. Ataupun disebabkan kenapa kita bercakap benda yang semua orang tahu dan kita tak syarahkan kitab dengan baik, kerana kita tak tahu. Itu ya sebabnya. Itu yang dia kona mata pusing tajuk apa semua kali. Kerana nak elakkan diri dia daripada dikatakan bodoh. Kalau tidak, dia orang tahu kata dia tak erti sebenarnya. Tidak. Sebab tu, syarahanmu jelaskanlah biar terang. Jika murid masih kabur, wajib ulang. Jadi kita dah baca semalam bagaimana adabnya guru ketika bersama dengan murid. Hatta adab guru dengan murid, guru tidak akan bertanya kepada murid dengan perkataan hal fahimta. Kenapa? Kerana dibimbangi murid tadi nanti malu, ataupun dibimbangi kerana dia malu dengan kawan-kawan dia, takut nanti akan melambatkan pengajian. Maka dia jawab, ya saya faham, maka dia telah menipu pada waktu tersebut. Sebaiknya bagi guru pada waktu tersebut adalah dengan terahus soal, dan kemudian dibincangkan soalan tersebut, bagaimana nak menyelesaikan masalah tadi, dan pada waktu tersebut baru kita tahu kata murid tadi faham ataupun tidak. Itu cara yang sepatutnya. Tamam? Baik. Itu kalau dalam majlis, inilah pengajian yang secara khusus. Ada beberapa orang pelajar yang duduk dalam bersama dengan guru tersebut. Yang itu akan membina malakah murid tadi. Tapi kalau majlis awam, lebih baik kita hanya itrah, sampaikan maklumat, berikan kepada mereka pengajaran dan sebagainya. Jelaskan maksud matan yang disyarahkan. Jika punya kesulitan, permudahkan. Jadi cara dia macam mana? Yang pertama, kalau kata cara bacaan yang pertama, dibacakan matan terlebih dahulu, kemudian disyarahkan secara umum berkenaan dengan maksud matan yang akan dibincangkan pada hari tersebut. Maka jika punya kesulitan, permudahkan. Kalau di dalam matan tersebut ada ayat-ayat yang perlu kepada kefahaman, maka disyarahkan kepada murid secara ringkas terlebih dahulu. Jika dhamirnya berbilang, kembalikan. Ini bukti mengertinya atau bukan. Kalau dhamirnya berbilang, maka kembalikan dhamir tadi kepada di manakah tempat tunjuk bagi dhamir tersebut. Boleh faham? Dan ini bukti mengertinya atau bukan. Nak tengok orang ni reti ke tidak, dia reti, kembalikan dhamir. Kita baca kitab Arab, reti kembali dhamir ke mana tempat asal dia balik, maka ni orang reti lah. Lepas tu kata ulama, kita mengaji nahu ni, nak tengok reti ke tak reti, tengok reti tak, kembalikan balik dhamir. Kalau pandai balik semula dhamir, insya-Allah tu antara tanda-tanda bahawa kita dah mengaji pada waktu tersebut. Tapi kalau dhamir kita tak tahu nak kembalikan ke mana, kalau dalam kitab Jawi ada nya pertama tu nak pergi ke mana, nya kedua nak pergi ke mana pula. Faham? Jadi kalau tak erti yang itu, maka dhamir itulah yang nak tengok balik bukti bahawa guru yang mengajar tadi erti ataupun tidak. Boleh? Itu maksud saya, ini bukti mengertinya. Ini mengerti guru tersebut ataupun tidak mengerti. Betulkan bacaan juga i'rabnya. Jika benar i'rab, benarlah maksudnya.
Jadi betulkan bacaan kita. Bagaimana cara nak betulkan bacaan tadi? Masuk dengan cara bacaan kita, lahjah bacaan kita tadi. Lepas tu kalau boleh baca kita Arab tu bagi nampak macam Arab. Sebutan tu biar betul. Kan? Jangan baca kita Arab tapi bunyi macam dengan Jawa. Kan? Dan juga i'rabnya biar betul. I'rabnya betulkan. Tak mana fa'il, tak mana maf'ul, dan sebagainya, dibetulkan baris kita tersebut. Jika benar i'rab, benarlah maksudnya. Karena apa? Karena al-i'rab far'un 'anil ma'na. Dan juga terbalikkan, al-ma'na far'un 'anil i'rab. Okay? Jadi i'rab adalah furu' daripada makna. Benar i'rab, insya-Allah benar makna dia, kita boleh letak baris dia. Kita letak baris dengan baik, letak i'rab dengan baik, maka kita boleh letak makna bagi perbahasan tersebut dengan baik. Kalau tak betul i'rabnya, maka susah untuk kita letakkan maknanya. Kita tak tahu mana satu maf'ul yang kena buat, mana satu fa'il yang buat. Kita tak tahu mana satu mubtada', mana satu yang khabar. Kita tak tahu ni tamyiz ataupun hal ataupun sifah. Maka kena bezakan semua perkara tersebut dengan cara kita mempelajari nahwu. Itu alat dia. Baru betul maksudnya. Jadi i'rab far'un 'anil ma'na lil qari', kepada orang yang membaca tersebut. Wal ma'na far'un 'anil i'rab lis-sami'. Nisbah kepada orang yang mendengar, maknanya tersebut akan jadi tepat ketika mana maksud tadi diberikan oleh orang yang i'rab dengan tepat tadi. Faham? Kebenar i'rab, benarlah maksudnya. Kerana tu mengaji nahwu bukan hanya buka kamus. Buka kamus itu hanya mengetahui maksud bagi kalimah. Tapi untuk letakkan jumlah tadi dengan makna kadang-kadang tersilap. Kerana kita tak tahu mana satu dhamir, mana satu maf'ul, mana satu fa'il. Okay? Jadi kalau al-i'rab far'un 'anil ma'na. Jadi kalau kita sebut daraba Zaidun Amra. Jadi Zaid jadi fa'il. Amra jadi maf'ul. Maka kita tahu siapa yang kena pukul, siapa yang pukul. Ya tak? Kalau sebut duriba Amrun, kita tahu tak disebutkan siapa yang pukul. Mana yang memukul tadi telah disembunyikan. Dan disembunyikan kerana apa? Tu dalam balaghah pula. Boleh. Tapi kalau nak letak makna boleh je. Daraba Zaidun Amrun. Daraba telah pukul. Zaidun Zaid. Amrun Amrun. Jadi siapa yang pukul siapa ni? Tak tahu, tapi dia sebut yang tu lah. Telah pukul Zaid Amrun. Tapi cuba baca tengok. Daraba Zaidan Amrun. Macam mana pula? Kalau daraba Zaidan Amrun, maka tahu yang kena pukul sebenarnya Zaid. Tapi boleh tak tapi terbalik macam tu? Boleh. Kau suka? Tukang baca tu dia yang baca. Letak belakang, fa'il letak belakang, maf'ul letak depan. Sajalah atas. Itu yang ada seorang kakak, seorang makcik di Tarim, dia seronok satu hari kerana ada seorang budak silap baca. Sebab selalu orang baca daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran. Tiba-tiba satu hari ada seorang budak dalam kelas tu baca daraba Amrun Zaida. Oh, dia kata alhamdulillah, dia kata dekat 20 tahun dah duduk di ribat ni, dia kata kali pertama Amrun balas balik, dia kata. Sebelum ni Zaid ni kerja duk tibai dia. Hari ni alhamdulillah, dia kata Amrun dah balas balik dah, dia kata. Sebab baca dia bawa terbalik misal. Daraba Amran, daraba Amrun Zaida. Ya. Baru bagi contoh. Baik. Jadi kena benar i'rab, benarlah maksudnya. Zaman ini ramai orang yang mendakwa rupanya mubtada khabar tidak beza. Zaman orang mendakwa macam-macam. Oh, dia pun ustaz juga. Dia pun guru juga. Lah kali baca mubtada khabar tak betul. Lagi zakat lagi masuk TV, masuk macam-macam lah masuk ni. Apa benda yang kalau boleh masuk, dia masuk semua. Tengok. Mubtada khabar pun tak erti. Baca nahwu pun baca hadis pun dah baris pun boleh salah lagi. Dah baris dah. Tu kalau tak ada baris macam mana tak tahu. Sebab dia tengok Piramli tengok surat tu lah. Tu Piramli nak kata apa sebenarnya tu? Piramli nak perli tu sebenarnya tu. Dia nak perli ni orang-orang baca surat tak faham ni. Tompok-tompok tai unta betul-betul. Maksud dia apa dia tu? Dia kata ramai orang dia suka syarah ikut suka dia.
Dah kali bagi apa? Bagi kat pandai baca. Ni baru pandai baca betul. Baru maksud sampai. Dia bila yang baca tak sampai maksud, buat pergi kemah terang mana pun. Baca macam Arab. Sekali Arab dah, dia kata. Tak tumpuk-tumpuk tak unta. Dia kata, ni Arab ni. Padahal surat tu nak abang kata nak jumpa tu ya. Kan minta maaf tau. Gitulah dia kurang. Tapi maknanya point tu sampai lah. Nak perli kepada orang yang konon-konon buat pandai baca, padahal tak pandai baca. Zahir dia punya jahil tadi dengan bacaan dia tadi. Akhirnya nak mudah buat apa? Ceramah lah. Ceramah tak payah baca. Balik selesai dulu, cek ambil dulu poin-poin, perang ceramah sejam. Kita tak baca. Kalau suruh baca pun dah dia tak larat nak ceramah dah. Ceramah mata ambil tak larat. Ada juga. Dia tak larat dah lagi dia buka kitab dah. Tak boleh nak pergi dah. Tak ada modal dah. Kata ceramah ni dekat setahun dah habis dah. Dekat 3 hari 4 hari boleh ceramah dah. Masuk 5 hari tepu otak dia dah. Tu dia kata kalau orang tak ikut tak apa, kalau orang ikut tu lagi jam. Orang pula minat dia ceramah. Orang pakai ikut pergi masjid kedua. Awak sama orang macam itu ni. Masuk yang ketiga dia tak boleh buat CD ni, tak boleh nak jual. Sama ya. Nah, isi sama, lawak pun lebih kurang sama yang datang. Buat apa? Ya sekali buka kitab. Masa tu buka kitab. Dia mula masa tu buka kitab. Dia akan cari kitab yang rasa ringan-ringan sikit. Apa dia akan buka dia kata. Hak dia rasa ringan lah. Arba'in. Baca hadis lah. Sebab hadis lagi dia boleh goreng. Dia goreng tu. Sampai tak ada nak angkat ikan. Hangit. Patutnya kalau baca arba'in, betul-betul baca arba'in. Contohnya baca Jawahir Lu'lu'iyah. Berapa banyak ilmu yang kita akan dapat daripada kefahaman hadis tersebut. Kalau dengar Syekh Usamah bahas berkenaan dengan muru auladakum bis salati ibni sab'i sinin wadribuhum li ashrin wadribuhum ibna ashri sinin. Hadis tu saja dia bahas dalam rancangan TV tu. Bila orang tanya dekat Syekh Usamah, macam mana orang duk kata Islam ni agama yang keras, sebab anak-anak kalau tak semayang kena pukul kan? Dalam hadis ada sebut macam tu. Kemudian pula orang perempuan kalau kata derhaka kepada suami dia boleh diasingkan daripada tempat tidur. Kalau tak dengar juga boleh dipukul. Kan tu unf kata dia. Kan? Kemudian apa dia lagi? Perang dan sebagainya. Kan agama Islam ni agama yang kerah dia kata. Jadi macam mana Syekh nak jawab dia kata? Syekh kata aku jawab ikut turutan dia kata. Ada orang kata Islam ni agama yang keras apa semua kali, mula dengan hak bawah dulu, dia hak budak dulu. Lepas tu dia syarah. Hak pasal budak saja. Macam mana nak gabung di antara hadis. Di antara hadis yang kata rufi'al qalam an salas. Dia angkat qalam daripada 3 kelompok. Dan as-sabi hatta yahtalim. Budak-budak kecil sehingga dia orang panggil apa? Mimpi sampai dia balik. Maksudnya terangkat taklif bagi dia. Tapi kenapa disuruh dalam Islam waktu umur 7 tahun disuruh dia semayang, 10 tahun tak mau semayang, umur 10 tahun tak mau semayang, kena pukul. Padahal rufi'al qalam kata dia. Kemudian dibahaskan dari segi sanad hadis. Lepas tu Syekh pula bagi tahu pula macam mana para fuqaha fikir. Setelah mereka lihat pada tasabbut hadis tersebut, macam mana dia fikir nak gabungkan di antara hadis dengan hadis. Nak bagi tidak ada kecelaruan. Kalau dengar di syarah tu, Allah. Nampak kata hadis tu nampak pendek je. Tapi syarahan tu masuk dalam hati ni. Sampai Syekh pun kata, aku nak syarah ni benda berat tapi harap-harap semua faham lah dia kata. Sebab nak kena bahas tentang hadis, nak kena bahas tentang macam mana fuqaha fikir, masuk dalam usul dan sebagainya. Sampai nak tunjuk kata Islam ni agama yang tidak uruf. Agama bukan yang keras. Malah Islam ni agama yang mendidik. Jadi pukulan yang dimaksudkan tadi adalah riyadah sahaja kepada murid tersebut, kata Rama Hurmuzi. Dan kitab dia Al-Kifayah. Dia kata Rama Hurmuzi kata pukul yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah riyadah. Maksud sebagai latihan sahaja. Jadi pukul latihan dia kata. Ini bukan pukul macam nak menyiksa budak tersebut. Hanya sekadar menunjukkan isyarat kepada budak tadi agar mengambil berat tentang masalah solat tu saja. Dia kata sifat ayah yang kasih dengan anak dia apa semua sekali tak menafikan untuk dia didik anak dia dengan perkara yang baik tersebut. Ada banyak lagi dari syarah tu. Bagi orang nampak kata lampu dalam 5 minit sahaja perbahasan tersebut, orang nampak benda ni memberi jawapan yang besar kepada kefahaman masyarakat yang salah terhadap agama Allah Ta'ala. Tapi
kalau kata baca Arba'in, yang kitab tu sebenarnya yang Imam Nawawi susun tu bukan benda ringan tu. Arba'in tu adalah ringkasan kepada usul dalam agama. Tiba-tiba dimain-main saja bahas. Kan tu dia anggap bermain-main dengan agama Allah Ta'ala. Jadi kita tak mampu. Mengaku je lah kata kita ni boleh ceramah. Senang. Dah tak mampu buat tu. Dia tak boleh nak skop cakap kata kita ni hanya mampu ceramah. Dia nak kena beritahu kata dia boleh baca kitab ni. Lagi umat tak boleh nak beza. Mana satu guru, mana satu garu, dan sebagainya. Tu cara dia sepatutnya kena sedar diri. Dah kalau kata dah tak boleh mengajar lagi, mengajilah. Ramai lagi guru-guru mengajar, dia tak pergi mengaji. Kau nak main rendah diri, pergi mengaji dengan para guru yang dah ada keahlian dalam bidang tersebut. Ambil masa, kalau ada majlis pengajian, pergi menadah kitab. Ni dah penuh jadual susun untuk mengajar. Tak ada masa nak pergi mengaji. Yang ada masa nak mengajar. Ada kalau. Padahal sepatutnya waktu tu dia mengaji lagi. Tapi dah disusun dah 30 hari. Siap buat keluar iklan lagi jadual. Kalau kamu betul guru tak ada masalah. Masalah sekarang ni garu. Garu masjid tu. Sebab tu kena, kita kalau kata je ni orang berasa hati marah. Kata dia seorang je lah boleh mengajar. Tak kata. Saya tak kata saya seorang. Ada sebut daripada awal sampai hujung tu kata sebenarnya saya seorang je boleh mengajar. Orang ni tak boleh mengajar. Ada saya kata itu kan? Saya kata yang patutnya mengaji kena pergi mengaji kan, lebih bahasa lebih bawah. Tidak. Kalau pergi daurah Yaman 3-4 hari, tak sedap mengaku kata Tok Guru. Tidak. Ni pergi apa ni mengaji sikit-sikit gitu, balik buka pondok. Oi, takkan lah. Balik buka pondok tu ya tak tahan tu. Senang je buka pondok. Aduh, kita mengaji 16 tahun ni pun rasa macam nak pi lagi. Saya dah 16 tahun duduk di Mesir. Duk rasa macam nak kena pi lagi duduk di Mesir ni. Patutnya memang duduk lagi ni. Ada 4 tahun lagi nak cukup 20 tahun. Tapi dah apa ni tahun ni jadi apa yang terjadi ni, itu yang ubah jadual tu. Tu pun akan pi juga. Tu pun dalam otak duk fikir lah ni, masyaikh ni memang nak kena panggil mai sini nanti. Syekh Ahmad ni tiap-tiap tahun mesti mai ke sini. Saya akan usaha lah untuk bawa dia mai ke sini. Kitab-kitab mana yang saya tak habis dengan dia tu, habis kat sini lah. Cara ada duit gitu lah nanti ni kan. Cara tak ada duit, kita koncang lah poket-poket siapa-siapa yang ada duit tu. Beda kita nak mengaji. Kita tak ada duit. Dia goncang orang kaya tu, bagi mereka bagi duit, bawa mai syekh ke sini, kita yang mengaji. Orang kaya dapat pahala lah. Cara dia macam tu lah. Dan kita pun nak tumpah mengaji lagi. Bukan kita nak duduk saja. Habis dah bateri. Kan sebab qasidah tadi ni. Boleh Dia minta maaf cerita benda macam ni memang akan terasa hati lah sebahagian orang. Saya pun memang tulis ni memang dengan niat pun ni. Tu rupanya mubtada khabar tidak beza tu memang dengan niat tu. Niat nak mengata pun. Sebagai pesanan kan. Dia orang Melayu punya syair ni dia akan ada, dia panggil uslub perli. Sama Arab pun sama aja, dia ada uslub perli, dia ada uslub puji, ada uslub macam tu lah. Tapi uslub perli dalam syair ni dia lebih ringan daripada tulis. Tulis nasar dia kata dah lah mengajak. Tak khabar pun tak erti. Orang akan rasa macam tu. Wish. Kerah ni. Tapi bila tulis zaman ini ramai orang yang mendakwa, rupanya mubtada khabar tidak beza. Nampak ringan sikit kan. Nampak lembut je. Tapi kalau tak faham juga makna dia memang kayu lah. Lepas tu kita tak melarang untuk orang mengajar, tidak ada masalah. Kita tak melarang untuk orang berceramah, kerana kita perlukan kepada penceramah juga untuk menyeru orang kepada semangat dengan ilmu dan sebagainya. Perlu. Kita tak nafikan perkara tersebut. Cuma terlalu meramaikan kelompok tersebut dan juga mereka tidak langsung ada sifat malu untuk nak menuntut ilmu, itu yang kita tegur. Itu yang maksudnya. Baik. Berpakaian bagai guru itu mudah, mengajar seperti guru itu susah. Nak pakai macam guru memang mudah.
4 kali ya mai daurah. 4 kali ya pi jumpa dengan tok guru mana-mana. Lagi sekarang ni urus dia pun. Dia urus ya. Habib Omar mai tolong urus. Tolong sambut kat airport. Dia pakai lebih daripada Habib Omar lagi. Dia baru sambut dia. Ahlan Sidi. Arab pun tak erti. Ya. Ahlan tu pun 4 kali buat berlatih kat rumah. Ya, nak kata ahlan saja. Lepas tu bila Habib Omar balas sikit lebih panjang sikit, dia tak berlatih tadi ni. Jawab macam mana lah. Tapi dan serban 4 lapis tu, dia lebih pada Habib Omar lagi. Ha? Jubah tu kira kalau kata ni 4 lapis, Habib Omar 2 eh. Dia 4, 2 lagi bolam ni kereta. Sangkut takut jubah tu kotak ni bertukar terus lagi. Ha? Kain burdah 2. Sebelah kanan tu, sebelah kiri tu. Punya sakan lebih pada masyaikh lagi dia pakai. Syekh pakai serban Azhar, dia pun serban Azhar juga. Syekh pakai kakula kat tengah-tengah panas pun tak apa, terbakar pun tak ada masalah. Yang penting gaya itu lebih. Mau gaya lebih, buka kitab suruh baca Piramli, kan? Piramli baca surat. Berpakaian bagai guru itu mudah, mengajar seperti guru itu susah. Pakai macam guru memang senang pun. Pakai jubah, pakai serban, pakai jubah 2 lapis, pakailah apa pun. Tapi nak mengajak macam guru, hak tu tak boleh nak berlakon. Pakai baju boleh. Tu Imam Abu Hanifah duduk dalam majlis tengah duduk bincang masalah berkenaan dengan terbit matahari, dengan terbenam matahari masuknya waktu berbuka puasa. Dan Imam Hanifah sakit kaki ni. Kaki tak boleh nak lunjuk, sakit, bersilah lama. Jadi elok nak lunjuk, tengok ada orang tua seorang kat depan, serban besar kami. Jadi Imam Hanifah pun segan lah nak lunjuk kaki ni, ada orang tua besar ni, serban besar kami ni. Akhirnya bila dah habis, dia tanya, ada apa-apa kita nak bincang? Wahai Syekh, dia kata, boleh saya nak tanya Syekh? Sila. Tadi kita bincang matahari kalau terbenam, masuknya waktu buka puasa. Baik, macam mana pula kalau malam dah ada tapi matahari tak terbenam lagi? Jadi boleh tak buka puasa hari ni? Manifah kata bodoh banyak. Dia ingatkan cerdik. Mai kok mana malam dah ada tiba-tiba matahari tak terbenam lagi ni? Matahari tak terbenam, tak ada malam lah. Habis tu yang duduk di Antartika apa semua tu, yang matahari tak terbenam tu dia takdirkan saja. Matahari tetap duduk ada. Dia berkata ni sekarang sudah masuk waktu malam dah sekarang ni, tapi matahari tetap ada. Tu bukan matahari, tu bukan malam tu. Tu dia takdirkan waktu dengan waktu yang paling hampir dengan dia. Hakikatnya tak ada pun malam. Terpaksa takdir kata tu malam. Takdiran sahaja. Faham? Ni soalan dia, malam dah ada, matahari tak terbenam, macam mana tu? Manifah kata, ni bukan payah nak jawab ni, bodoh rupanya. Lunjuk kaki terus waktu tu juga. Tu kata time berpakaian macam masyaikh tu senang, tapi time bercakap, sebab tu kata ulama, nak bagi orang tak nampak kita bodoh, jangan bercakap. Itu ya. Senang, orang nampak cerdik. Jangan mula bercakap saja. Rupanya waya. Baru ni ada kawan saya seorang dia lepas accident. Dia main-main kami tengah duk bincang pasal ni, projek ni pasal tanah ni nak buat. Ustaz Fauzi duk terang ni, kita kena buat macam ni, jalan macam ni, nanti tempat parking macam ni. Tengah lukis ni, kawan saya tu main. Saya lama tak jumpa dia. Dia main-main terus sampai naik motor tu. Assalamualaikum. Kenal tak? Senior dulu ni. Wih, senior. Saya pun tengok, lah, kawan kita dulu sekolah. Yang betul lah, senior saya sekolah dulu ni. Kalau agama baling tu. Peluk kita apa semua ni. Kita duk cerita pasal Ustaz Fauzi tengah duk terang ni, dia pun duk campur juga. Tu pun dah nampak, awak pelik ni, Pak Long ni. Dah lama tak jumpa awak jadi macam ni. Ustaz tu duk bisik kat kita. Apa ni, doa dah. InsyaAllah masuk pilihan raya tu ni. Wakil Perintah Harapan ni kata. InsyaAllah, wakil PH. Kita menang di baling ni kata, terus naik jadi Perdana Menteri. Saya kata, silap dah sembang. Waya rupanya. Lama tak jumpa punya waya. La ilaha illallah. Lah ni rupanya sebab tak jokah tu. Dia main-main kat rumah ni terus. Panas dia tadi. Nak mandi boleh tak? Ni nak tumpang mandi lah rumah. Kata dah lah kali pertama jumpa. Lama tiba-tiba main nak mandi rumah orang ni tak pernah duk buat ni.
Saya pun kalau kali pertama pergi rumah Fitri lah contohnya, walaupun baik dengan ayah dia, Bibi abang dia kata nak mandi ya. Sampai rumah orang tiba-tiba nak mandi tu, takkan orang pelik tu. Dah. Kata, "Hai, waya apa ustaz ni?" Tak ada apa-apa. Oh, rupanya macam tu. Lepas tu duk sembang pula. Entah jangan duk buat ni, dia kata jangan duk buat pondok, jangan duk buat mak tahfiz. Jangan duk buat mak tahfiz. Ustaz Saleh Musa, Ustaz Soleh. Saya duk heran sampai Ustaz Soleh mana ni? Tok Guru Ji Saleh dia panggil Ustaz Saleh lah. Oh, sakan ni. Ya, Ustaz Soleh pesan dia kata ni, dia pesan itu dia kata kena mengajak ni akidah fiqh dengan tauhid, dia kata akidah fiqh dengan apa ni tasawuf. Oh, kata kemah. Ustaz Fauzi duk balas ke belakang. Saat kita duk bincang pasal ni, dia bercampur. Lepas tu duk kais Ustaz Fauzi. Macam mana? Boleh teratur Ustaz? Boleh teratur Ustaz? Boleh teratur. Ya Allah. Rupanya aksiden. Dia pernah aksiden waktu di universiti dulu. Teruk. Ada anak bini dah. Anak 3 orang dah, tak silap. Dia akan waya bulan 8. Dia punya bulan mengambang bulan 8 tu dia jadi pening. Bulan 8 sampai bulan 12 dia akan jadi pening. Dia cikgu sekolah menengah. Bulan 1 sampai bulan 7 dia kata dia normal. Dia normal balik, dia boleh mengajak balik lah. Bulan 8 tu dia kena ambil cuti. Dia rupanya waya waktu tu. Bulan 8 sampai bulan 12. Oh, kesian lama agak tu. Anak bini dia lah kesian. Saya tengok lah Facebook dia tu, tengok Allah kesian. Asyik baik tak jekah dia tu. Kau jekah kata sedih lagi dia. Jadi apa ni, orang ni macam-macam, masalah macam-macam. Semoga Allah Ta'ala jaga akal kita. Amin. Amin. Betul. Bila tengok tu kita kata, oh, rasa berharganya akal ni. Dan moga Allah Ta'ala tutup aib kita. Itu ya lah. Kalau jadi macam tu, rasa lebih baik tarik nyawa lah. Daripada tu orang kata Tok Guru ni dulu insya-Allah ada zawiyah, lepas tu mering. Kan ini tak comel. Baik kalau nak mati tu lah, senang. Daripada waktu duduk hidup nanti akan jadi menyusahkan orang. Otak kita menjadi cakap tak center lah. Lebih mati dalam keadaan kita apa ni, bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan akal kita ni masih lagi dalam keadaan yang elok. Amin ya rabbal alamin. Tu kena jaga. Kena jaga tu bukan maksud jaga tak mau pergi aksiden, bukan dia tu. Jaga akal kita ni dengan kapasiti yang kita ada ni, dengan zikir, dengan salawat, apa semua kali. Tu cara dia. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin." Mana Allah Ta'ala kembalikan semula kepada umurnya yang rendah. Asfala safilin maksudnya kembali balik kepada umurnya seperti kanak-kanak. Sebagian mufassirin sebut macam tu, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kemudian illa alladhina amanu, kan? Lagi wa amilus salihat. Illa alladhina amanu, kata para ulama, atau Imam Abdul Wahab Sya'rani, sebahagian ulama kata iaitu orang-orang yang membacakan Al-Quranul Karim. Yang membacakan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran. Jadi antara cara untuk menjaga akal, kata para ulama, seperti dalam formula dalam ayat tersebut, iaitu dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah terjaga akal kita. Itu cara, kata sebagian ulama. Tamam? Wahai anak muda, jangan gopoh gapah, belajarlah biar lama dan barakah. Jadi anak-anak muda kena ta'anni untuk ilmu ni. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Sabar. Untuk kita nak ke hadapan dan sebagainya, sabar dulu. Dan masih sama belajar. Sabar sekejap. Jangan kita cepat untuk suka nak ke hadapan. Kenapa? Kerana ini semua ujian yang Allah Ta'ala akan bagi. Melainkan ketika sampai waktu tersebut, Allah Ta'ala akan guru kita dan sebagainya akan bagi izin kepada kita untuk kita bercakap pada ketika tersebut. InsyaAllah khair, akan dapat barakah waktu itu. Kerana buah yang tidak matang ketika dipetik oleh orang, maka dia tidak akan bagi manfaat yang banyak. Tapi kalau buah tadi dah matang, elok, masak, bila dipetik orang akan rasa manis ketika makan buah tersebut. Itu yang kita nak. Dan durian pun kalau boleh yang luruh tadi, luruh yang dah masak elok, bukan yang luruh mangkak. Luruh mangkak, ya luruh, sama agak luruh. Tapi orang tahu. Orang tak buat. Nak buat apa? Nak buat sarawak. Poyak ke apa semua, sarawak tu. Sarawak pun boleh lah. Yang jenis busuk-busuk tu orang tak boleh nak buat apa dah. Mangkak lagi teruk.
Boleh tak buat tempoyak kan? Kalau kata dah ada busuk-busuk sikit tu, bolehlah buat kat tempoyak. Pakai jugalah. Dah dia masak, terlalu masak sangat pula dah. Kan? Masak sangat pula jadi lembek tu, tu boleh buat sebagai tempoyak. Ni kalau mangkak, tak boleh buat apa. Nak tak balik atas pokok pun tak lepas habis dah. Luruh dah. Faham dah? Itu yang lah kali kena buang gitu je. Sebab tu jangan istajal dengan isti'jal sebelum sampai waktu dia. Sabar. Kira balik dengan umur kita, tengok balik dengan umur para ulama. Kita kata muda lagi ni. Muda lagi kita, banyak lagi masa. Kalau kita lah ni umur 20, kalau mengaji lagi 20 tahun berapa 40. Kalau 10 pun cukup dah. 10 tahun mengaji sungguh-sungguh. 10 tahun. 10 tahun yang sungguh-sungguh. Insya-Allah. Umur 30 tu dah boleh dah. Khair, insya-Allah. Waktu tu baru kita rasa senang. Saya ni masa saya mula mengajar lah muda juga dulu. Tapi nasib baik zaman tu tak ada rakaman. Kalau ada rakaman, saya kata kena kecam habis lawa saya. Saya pun bila tengok balik catatan saya tu nampak macam lawak dah. Saya mula mengajar sebelum pergi Mesir. Umur saya 18 tahun betul-betul tak silap. Ada dalam masjid-masjid kat sini panggil. Masjid kampung. Kita semangat pada tu. Pergi Mesir. Dia teruknya aku. Nasib baik kita ada rakaman sama tu. Kalau ada YouTube waktu tu lah. Jadi ada buat live Facebook pula. Mampus. Nasib baik tak ada. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala tutup bab tu. Lepas tu yang duduk di Mesir tu ambil sungguh-sungguh. Ngaji betul-betul lah. Jangan bimbang, masa tu akan sampai nanti. Kita kata duduk mengaji lama-lama Ustaz lagi. Umat ni tengok makin mati lah ni. InsyaAllah lah, kalau kata ada waktu dia nanti sempat lah kita, jangan bimbang lah. Dia makin ramai jadi Wahabi ni. Kalau kita tak cepat ni, ramai jadi Wahabi lagi ni. Dia kalau hang balik pun, takut hang pun jadi Wahabi ni. Cepat sangat. Dia tengok, lah kali dia sekali jadi Wahabi. Bukan dia nak menyelamatkan, dia pun sekali. Mana kita nak tahu? Kena hujah 2-3 sekali. Rupanya betul Wahabi ni. Dia jadi Wahabi juga dah kali. Kena tak kuat. Lepas tu sabar. Sabar sah, insya-Allah khair. Jadikan menuntut ilmu ni sebagai ibadah kita. Sampai waktu dia nanti kita akan duduk pada waktu dia tu. Al-Imam Abdullah Sirajuddin kata, saya belajar dulu tidak pernah berniat langsung nak duduk di depan. Tak pernah berniat langsung untuk ada di atas mimbar berkhutbah. Macam tu sekali ikhlasnya niat dia ketika mengaji. Dan ketika sampai waktu dia, Allah Ta'ala bagi barakah. Keluar hasilnya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ucapannya menjadi penunjuk kepada umat. Dan kemudian ucapannya nur. Itu yang sepatutnya. Jadi, kena sabar. Jadi, wahai anak muda, jangan gopoh-gapah. Belajarlah, biar lama dan barakah. Itu kalau kita tengok balik macam mana para ulama mendidik, dan juga sebab kita dalam bab berkenaan dengan berkenaan dengan persediaan ataupun kaifiah bacaan bagi para guru. Dalam ni banyaklah Al-Imam Syekh Muhammad Awamah hafizahullah taala sebutkan beberapa ma'lam ataupun asas-asas bagi penuntut ataupun orang yang nak melalui jalan ilmu ini. Macam-macam dia kata daruratul bahthi 'anil ma'na ad-daqiq li kalimatil lughawiyah. Kemudian ihtimam bi qira'atil ibarah wa dhabtiha wa tahririha, ahamiyatud dhabti wal itqani fawran. Macam-macam lagi lah. Saya kalau nak baca sebiji-sebiji memang tahu lah. Kita tengok balik dalam pedoman mengajar yang Syekh Ahmad Al-Juhuri sebut. Contoh-contoh. Tengok ni. Pasal yang kedua dia kata, kaedah mengajar darjah permulaan, iaitu murid-murid yang tiada tahu membaca dan menulis. Sampai macam tu dia tulis. Tiada berguna dan menghilangkan masa dengan percuma jika mengajar murid-murid yang baharu itu diajar huruf-huruf tunggal seperti A, I, U. Dia kata itu. Atau huruf yang berangkai seperti tan, ban dan sebagainya. Kerana huruf-huruf dan baris-baris yang dimaksudkan itu tiada apa ubahnya dengan huruf-huruf dan baris-baris daripada kalimah berangkai seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan sebagainya. Jadi doa, I, U, ban, tan, tin, tun, macam itu kan dia kata. Dia tak ada beza apa pun kalau kita baca tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari sebab itu, kata dia, hendaklah terus diajar murid-murid itu mengeja surah Al-Fatihah
Jadi ni murid permulaan yang tak tahu membaca, dia kata, dan menulis. Ni kaedah di Johor pada waktu tu yang Syekh Ahmad Al-Johori sebut. Kita kaedah nak mengajar dia, jangan mulakan dengan A, I, U, E, O, kan? Tapi baca dengan Alhamdulillah. Ajak terus mengajar surah Fatihah terus. Jadi mula-mula kata dia, dituliskan satu ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim. Atau ditulis A'udzubillahi minasyaitanirrajim di papan hitam dengan huruf yang anggaran kasar sedikit, bagi asing-asing sikit, dan cukup terang baris-barisnya. Kemudian diajarkan dia beramai-ramai mengikut guru dengan menggunakan alat penunjuk, iaitu berulang-ulang kali sehingga telah didapati ada seorang atau lebih yang telah dapat bacaan itu. Jadi A'udzubillah, tunjuk, kan ditulis asing-asing sikit, Ain. Jadi Bismillah, pakai ikut. Ni baca macam mana? Bismillah, pakai ulang lah. Cerita Piramli. Kan? Yang tu lah. Maka pada tatkala itu, bolehlah ia menggantikan guru. Dia kata ni, kalau dah tengok macam tu dan didapati ada seorang ataupun lebih yang dapat bacaan itu, maka pada tatkala itu, bolehlah ia menggantikan guru mencontohkan ejaan itu dan murid-murid lain mengikut beramai-ramai juga. Waktu tu dia tengok ni, boleh tak baca lagi? Okey, kamu pula jadi tok guru. Anak murid tu pula pergi ke depan. Okay, tunjuk balik macam Ustaz tunjuk tadi. A'udzubillah, tunjuk betul-betul macam tok guru sebut tu. Maka dia pula tunjuk. Maka hendaklah bergilir-gilir di antara murid yang dapat itu, tetapi guru hendaklah memperhatikan huruf-huruf, baris-baris dan sabdu-sabdu yang ditunjukkan itu supaya berbetulan. Kerana yang demikian itu setengah daripada kaedah menguji kepandaiannya dan juga boleh mendapatkan murid-murid yang belum dapat. Demikianlah diperbuat hingga habis masa. Buat macam tu sampai habis masa. Masa kelas lah. Ya. Hendaklah darjah ini disoal mulut dengan dihalalkan kepada ramai apa-apa yang telah diejarnya itu, supaya segera hafaz dan mahir sekaliannya. Dan juga hendaklah diperbetulkan segala makhraj al-huruf dengan seberapa daya upaya. Mudah-mudahan yang dengan aturan yang demikian ini, selama 6 bulan, lebih kurang 50 jam, dia kata, ia belajar mengeja, maka dapatlah murid-murid itu mengeja dengan cukup baik, sehingga habis ayat lazim serta hafaz sekali. Dia kata, InsyaAllah boleh baca Quran terus lepas tu. Yang hanya kenal tu, semua dia akan ulang balik je. Sebab dalam baris dalam Quran, semua baris tu dah ada. Itu kaedah daripada zaman dulu. Dia kata, hubaya jangan sekali. Hubaya ni pertama. Hubaya jangan sekali-sekali membenarkan murid-murid darjah ini membunyikan Quran dengan telo. Bukan telur tu. Saya dah membunyikan Quran dengan telur. Telur, dia kata, dengan telur. Telur macam mana? Seperti alif disebutkan alif. Alif. Ba. Ba disebutkan be. Alif, be, te. Orang Johor. Orang Johor dia. Ni mungkin dia sebut ni di Johor lah ni. Ada sahabat kita Johor seorang. Ustaz nama apa? Antum nama apa sih? Johor? Antum nama apa? Nurul Islam lah. Alif, ba. Jangan alif, ba. Alif, ba. Kena ikut yang makhraj Arab punya. Saya bila hantar anak-anak pergi ke Masyayikh Badawi tu, lebihnya mengaji dengan orang Arab ni, dia akan bacaan dia jadi macam dengan Arab. Tak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Letih pak. Dengar mengantuk kita. Tu saya mula jam dah. Juga tak pi ke belah Perlis kan. Belah Perlis ya. Wa mo adra wa mo. Slipper. Dia panggil jenis melanjut kat belakang. Baik. Tengok Fitri cakap macam tu. Fitri dia guru Quran juga kan. Baik, jadi jangan sebut yang betul punya. Jangan alif macam tu. Menjadi satu kesalahan, dia kata, atas guru-guru yang mengajar dengan bacaan hafaz di sekolah-sekolah agama kerajaan, membenarkan atau mengajar Quran dengan mengimalahkan huruf-huruf yang berbaris di bawah. Apabila ia mematikan huruf-huruf yang di hadapannya seperti ba yang berbaris di bawah pada kalimah Rabbil Alamin, dibunyikan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, tidak bil. Dan
Ar-Rahmanir Rahim. Ham, tidak him. Dia kata, temu membunyikan huruf yang berbaris di hadapan apabila ia mematikan huruf yang kemudian seperti kalimah kul disebutkan kul. Kul jadi kul. Nampak tak? Huruf ha jadi ha. Nah, semua jadi ha bulat tu. Bukan ha pedas. Nah, huruf ra, kha dibunyikan qa. Lagi itu, Allahumma barik lana apa? Fima razaqana. Buah kana. Makan buah kana. Razaqana. Lagi jadi apa? Ramadan. Itu macam tu. Dah masuk bulan Ramadan ni. Ramadan. Sampai ke lagu. Bulan Ramadan. Allah, letih kita dengar. Aduh. Nah. Jadi gunnah seperti bunyi pada apa ni? Tak pada kalimah lah. Hak marbutah, tak marbutah tu kan. Lah dia kata. Dan lagi tiada menggunnah atau menghidungkan huruf mim dan nun yang mati sewakaf pada huruf alaihim waladdallin, ya, an'amta dan sebagainya. Seturi. Ini pula dia sebut mengajar kitab darjah permulaan. Oleh sebab murid-murid darjah ini belum tahu membaca dan menulis, maka hendaklah diajarkan dia kitab-kitab yang ditentukan, iaitu dituliskan di papan hitam dengan khat yang cukup terang. Kalau dapat bagaimana khat kitab itu betul-betul anggaran sebanyak yang difikirkan ia, boleh dapat pada hari itu jua. Kemudian, hendaklah guru contohkan bacaan itu menggunakan alat penunjuk sebagaimana mengajar muqaddam dahulu, iaitu diejarkan sepatah-sepatah. Jadi apabila ada seorang murid yang telah dapat, maka barulah disuruh ia menggantikan guru hingga habis masa dengan bergilir-gilir. Jadi maknanya sistem dipanggil sorogan, dipanggil. Sorogan dalam bahasa apa ni? Jawa ni sorogan kalau tak silap saya. Guru baca, guru suruh anak murid pula yang syarahkan. Baca balik pula. Jadi guru pula. Jadi anak murid pula jadi ikut. Faham? Cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola, cikgu tidak. Lepas tu pakai ikut ramai-ramai. Daripada dia ajak. Sebelum hari habis masa qadar 4 tu dah ni kaedah dia ni. Ni dia ajak pula darjah 1. Kaedah mengajar muqaddam darjah 1. Kaedah mengajar kitab darjah 1. Dia ada muqaddam 1, kitab pula lain pula. Cara mengajar kitab lain pula. Kaedah menjawab soal darjah 1 dan 2. Mengajar menjawab soal. Kaedah mengajar Quran darjah 2, 3 dan 4. Kaedah mengajar kitab darjah 2 dan 3. Nak cara macam mana nak dhabit. Kaedah mengajar kitab darjah 4. Macam-macam banyak ni. Kaedah melatih sembahyang. Kemudian dia ada buat pula buku laporan, buku tulis murid, apa dia nak kena tulis. Contoh buku tulis ni, contoh laporan yang daripada guru. Selepas habis mengajar, nak kena buat laporan pukul 2.30 sampai pukul 3.30 mengajar apa. Quran baca apa dia. Berapa orang murid yang boleh, berapa yang tak boleh. Macam tu. Ini tengok ni yang saya tengok ni. Ni darjah 4 menghafal tawarikh. Dalam kitab permulaan bahagian yang ketiga dari muka 40 hingga muka 42. Darjah 5 diajar di papan hitam kaedah kira-kira faraid pada masalah ar-rad. Tu dia. Isteri, seorang mati meninggalkan isteri, ibu dan anak perempuan. Isteri dapat berapa, ibu dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Itu pula suruh kira. Dan tu saja pengajian selama pukul 4 sampai pukul 4.30, setengah jam je. Dia ajar. Kemudian berlatih semayang. Kemudian daripada tu terus balik. Tanda tangan guru. Gitu. Takkan apa? Apa boleh buat? Itu antara kaedah tu, kaedah mengajar. Macam mana guru nak menyusun pembelajaran dan pengajaran dia pada hari tersebut. Baik. Saya tengok sikit dalam kitab ni. Qasidah tu lagu. Saya sambil Ustaz duduk tengok ni. Qasidah.